Jadi mak ayah dia pergi kerja dia tak boleh ikut. Jadi saya kena record, kena hantar kat mereka lah. Kena faham lah. Okay, kemudian kita tengoklah worksheet yang awak buat itu. Okay, saya dapat lah semua. Ni yang awak buat semua yang hantar kat saya. Okay. Awak tengok. Saya nak tanya orang. Hari tu saya tanya kat 1Z. 1Z ada kan? Ada. Budak ni nama apa tak kemarin? Ada. Kemarin saya tanyakan dalam grup 1Z. Ni. Afika Izzati binti Sahad. Satu Zamrud. Siapa dia? Mana ada Afika Izzati cikgu? Itu siapa yang tulis nama ni? Tengok ni. Answers by Afika Izzati binti Sahal. Sahal yang saya tahu kelas 1Z. Siapa dia? Amal Irfan. Amal Irfan. Ni Afika Izzati ni kakak ke? Amal Irfan dia tak join Google Meet kita ni? Tak ada. Aduh. Kakak dia boleh jawab. Padan. Okey, kita tengoklah worksheet kita. Kita tengok jawapan. Yang nombor 1. Yang paling senang sekali. Gajah. Ini kita, tujuan dia kita nak set. Kita kan kumpulkan ikut set. Nampak? Haiwan darat. Ramai yang betul ni kan. Ramai yang betul 12-12. Okey. Okey, haiwan darat, gajah. Haiwan bukan serangga, haiwan. Haiwan darat, gajah, harimau, kucing dengan monyet. Cikgu Okey. ada chat masuk. Ada masuk. Dah chat. Cik, siapa dia? Amal. Saya tertulis nama adik saya. Siapa dia Fatimah Imah ni? Itulah Amal Irfan tu. Amal. Okey, saya faham. Tulis nama adik. Okey, faham. Okey, haiwan laut pula. Haiwan laut, kita kumpulkan ikut set dia. Dia ada set ni. Ini set haiwan darat. Ini set haiwan laut. Ini set serangga. Awak kena ikut tajuk dia. Tajuk dia serangga. Jadi kena serangga lah. Jangan main hentam je bubuh penyu tu serangga. Sebab tu saya kata tajuk ni senang. Tak payah pengiraan banyak. Cuma kena faham soalan sahaja. Kalau awak tak ikut soalan dia, memang tak boleh lah. Memang dia kena ikut soalan. Okey, kita tengok yang worksheet yang kedua. Okey, ini. Ini lagi satu. Ini kena faham. Tandakan right bagi pernyataan yang mewakili set kosong. Dan pangkah bagi pernyataan yang tidak mewakili set kosong. Okey, macam mana tu? Kalau kita tengok, okey, A. Poligon mempunyai 2 sisi. Betul ke salah? Salah. Okey, salah maksud dia set kosong. Bukannya salah ni. Okey. Oh ya. Poligon mempunyai 2 sisi. Ada tak poligon yang ada 2 sisi? Tak ada. Tak ada. Dia tak ada. Ada set kosong lah. Jadi dia suruh tanda right bagi pernyataan mewakili set kosong. Faham tak soalan? Jadi ini set kosong. Faham? Ini set kosong. Oh. Baru pasal. Dia kata baca soalan. Okey. Faham Okey, dah. jadi ini ada dah. Set kosong kena tanda right lah. Okey, B. Faktor 10 boleh dibahagi tepat dengan 3. Ada tak faktor 10? Faktor 10 apa? 1, 2, 5, 10 kan? 1, 2, 5, 10. Jadi tidak ada jawapan lah. Tak ada. Faktor 10 tak boleh dibahagi tepat dengan 3. Jadi dia memang tidak ada
jawapan. Bila tidak ada jawapan, ia adalah set kosong lah, right? Sebab tu yang latihan yang kedua ni Aiman yang salah. Buat kan, AB aku kerja buat 5-6 kali tau. Kan? Bagi betul juga. Dia kena faham. Faham bahu boleh buat. Bukan main tembok lah. Tembok sebab tak betul, tak betul. Buat lagi sekali, buat lagi sekali. Kan? Tujuannya saya buat banyak kali boleh buat ni, kita belajar. Okey, saya salah hak ni. Saya salah hak ni. Dia kena baca betul-betul lah. Jangan nak harap dapat markah tinggi saja tapi tak faham apa. Okey? Okey, set yang soalan yang C. Nombor ganjil yang boleh dibahagi tepat dengan 3. Ada kan? Contoh dia 9. 9 tu nombor ganjil kan? Ya. Boleh dibahagi dengan 3 kan? Boleh? 9 boleh dibahagi dengan 3. Okey, jadi adalah jawapan dia. Bila ada jawapan, tidak ada set yang kosong. Mesti ada set yang ada isi. Okey. Jadi tidak ada set kosong. Jadi pangkahlah. Bagi pernyataan yang tidak mewakili set kosong. Set tu tak kosong, dia ada isi, dia ada jawapan. Bila ada jawapan, ia bukannya set kosong. Okey? Jadi pangkahlah. Apa jawab terbalik? Nombor ganjil boleh bagi 3. Betul ada. Ada Pak, right. Tak menjawab soalan-soalan dia kat atas ni. Okey. Seterusnya D. Faktor 4 juga nombor perdana. Faktor bagi 4. Okey, faktor 4 apa? 1, 2, 4. Ada. 1, 2, 4. Jadi ada lah 2 tu nombor perdana kan? Jadi dia bukannya set kosong. Jadi kalau bukan set kosong, pangkah lah. Dia ada jawapan. Bila ada jawapan, maksud dia bukan set kosong. Okay. Understand? Siapa yang tak faham? Ada yang tak faham tak? Mana dia? Ada yang tak faham tak? Angkat tangan. Ada yang tak faham, angkat tangan. Apa maksud set kosong? Tak ada? Betul, tak ada. Semua ada dalam depan kamera ni. Ni tak cukup. Koram ni. Kalau ikutkan. Orang yang ada ni. Kalau saya nak 90 orang. Kelas, semua satu kelas 28 orang. 28 per 5. Jadi darab 3. Bayangkanlah 3 ada berapa orang. Bayangkanlah kalau cikgu buat satu kelas, 3-4 orang yang masuk, 3-4 orang masuk. Okey? Okey, seterusnya. Mana? Integer positif yang lebih kecil dari kosong. Yang lebih kecil dari kosong, positif ke negatif? Integer yang lebih kecil daripada Negatif. kosong. Nombor negatif kan. Dia mana ada yang positif. Jadi set tu kosong lah. Tak ada jawapan. Tak boleh dapatkan jawapan. Tidak ada jawapan. Maksud dia ia adalah set kosong. Jadi tekan right. Okay. Okay, F. Segitiga yang mempunyai perpenjuru. Segitiga ada perpenjuru tak? Segitiga ada perpenjuru? Tak ada. Tidak ada jawapan. Jadi mesti dah set kosong. Okay, faham? Okay, sama juga dengan ni yang Haji. Benar ataupun palsu dia kata. Okay, tengok G. Okay, bulan yang mempunyai 29 hari. Ada tak bulan yang 29 hari? Ada. Ada bulan Februari kan? Bulan Februari 29 hari. Jadi maka G set kosong. Salah lah. Tekanlah salah, palsu. Okay? Okay, untuk H. Sisi 4 yang mempunyai 5 bucu. Sisi dah nama sisi 4. Siapa ada 5 bucu?
Kan? Jadi tak ada jawapan. Bila tak ada jawapan memang set kosong. Jadi betul lah. Benar. Benda ni benar. Okay. Benar yang ni. Bukan benar yang ni. Bukan benar tentang pernyataan ni. Benar tentang sini. Maka H adalah set kosong. Ini yang benar. Sama juga ini. G sama dengan kosong. Ini adalah palsu. Sebenarnya dia ada. Bulan yang 29 hari ada. Kena faham. Okey. Nasib baik kita belajar bahasa Melayu. Kalau kita belajar bahasa Inggeris, pocilik habis orang-orang Melayu, orang kampung semua tak faham. Nasib baik hampa belajar bahasa Melayu. Okey, jika J nombor perdana yang juga nombor genap. Nombor perdana ada tak nombor genap? Ada? Ada. Apa tu Aisyah? 2. Nombor 2. Jadi J bukannya set kosong. Jadi ini adalah palsu. Palsu. Ya. Faham ah? Okay, next. K. K adalah poligon. Poligon tak? Ada siapa nak masuk? Cikgu dah Okey. bilang kan? Dan dia tak apa nak sihat. Dia tak apa. Lepas operation tu dia macam tak larat. Dia demam kot. Okey, K. K sama dengan poligon dengan 2 sisi. Okey, poligon Dengan. ada 2 sisi. Poligon ada ke 2 sisi? Tak ada. Tak ada. Poligon mesti lebih daripada 2, 3 dan ke atas. Baru boleh sambung. Poligon dia mesti bersambung kan, garis lurus yang bersambung. Kalau 2 garis lurus, nak bersambung tang mana? Dia sambung kat satu hujung je. Satu hujung lagi tak boleh bersambung. Jadi ia adalah set kosong. Ini benar lah. Benar. Ya, benar. Okay. Okay, next. Jika L dalam ni adalah gandaan 2 dan faktor bagi 6. X adalah gandaan 2. Gandaan 2, 2, 4, 6, 8. Lepas tu faktor bagi 6. Ada kan? Faktor bagi 6 ialah 1, 2, 3, 6. Kan? 1, 2, 3, 6. Jadi ada lah kan? Jadi bila dia kata set kosong tu maksud dia tak ada jawapan. Itu adalah palsu. Okay? Okay, M pula. X adalah integer negatif. Lepas tu X kuasa 2 kurang daripada kosong. Okay, kalau integer negatif, contoh kita ambil negatif 2. Negatif 2 kuasa 2 dapat apa? Dapat apa? Negatif 2 kuasa 2 dapat apa? Kuasa 2 tak ingat dah apa maksud kuasa 2. Kuasa 2 tu negatif 2 darab negatif 2. Negatif 2 darab negatif 2 dapat berapa? Oh tu 2. Negatif 2 2 apa? darab... 2 darab. Ya, Macam negatif tahu 2. Dok, contoh. Kan dia bagi sini X adalah Oh, integer contoh. negatif. Integer negatif kan dia bagi. Contoh. Kalau negatif 2 darab negatif 2 dapat apa? Saya bagi ni. Nah, Negatif 2 darab negatif 2 dapat 4. Kan ada negatif. Ini kita kenali sebagai negatif 2 kuasa 2. Tak ingat dong. Ponin kuasa 2. Cikgu ajak balik nanti. Okey, negatif 3 darab negatif 3 sama dengan 9. Negatif darab negatif positif kan? Dia akan jadi positif. Hang buatlah banyak mana pun akan dapat positif. Contoh negatif 10 darab negatif 10 sama dengan 100. Okey, ini maksud dia negatif 10 kuasa 2 sama dengan 100.
Nombor negatif, kalau kita kuasa 2 kan, kita tidak akan dapat negatif. Kita akan dapat semua positif. Okey, nombor negatif kalau kuasa 2, dia akan dapat semua positif balik. Jadi bila kita kuasa 2, ada tak jawapan yang kurang daripada kosong? Tak ada. Tak ada. Jadi betul lah M tu ialah set kosong. Ini adalah benar. Maka M adalah set kosong tu benar. Sebab dia tidak akan ada nombor negatif. Nombor yang kurang daripada kosong. Okey, ini set. Tajuk set ni semua tentang pemahaman soalan. Kalau awak tak faham soalan, memang tak boleh buat. Okey, dan last sekali kita tengok set yang set pengenalan 3. Pengenalan set pengenalan. Okey, ini. Ini kita panggil apa? Ini kita panggil apa? Simbol apa ni? Tak ingat. Simbol unsur kepada. Ni. Unsur kepada. Ni unsur bagi. Apakah unsur dalam satu set? Ini unsur bagi. Ini simbol dia. Kalau ini yang dia bubuh pangkah ni, ini bukan unsur bagi. Kalau I tu unsur bagi. Okey? Ini adalah nama dia epsilon ni. Nama benda ni epsilon. Mana dia? Epsilon. Dia punya simbol tu nama dia epsilon. I tu nama dia epsilon. Okey? Simbol tu nama epsilon. Macam lah macam kita sebut apa? Macam mana? Delta. Macam yang ni. Varian delta kan? Ni simbol dia. Ni kita panggil lambda. Varian lambda. Yang awak dah dengar varian delta yang virus COVID-19 tu kan? Semua pakai matematik punya simbol lah tu. Okay? Itu kita tengok balik. Soalan tadi. Okay? Ini kita panggil epsilon ataupun unsur bagi. Okay, bila kita tengok U. U apa? U ialah integer negatif. Okay, integer negatif. Lepas tu, X dia lebih besar daripada negatif 5. Apakah integer negatif yang lebih besar daripada negatif 5? Negatif. Dia sebab ada sama dengan kan? Okay, termasuk juga negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2 dan negatif 1. Dia ada 5 unsur kat situ. Iaitu negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2 dan negatif 1. Ini adalah integer negatif yang lebih besar daripada negatif 5. Lebih besar atau sama dengan negatif 5. Negatif 6 adalah lebih kecil lah. Ingat negatif 6 adalah lebih kecil daripada negatif 5. Jadi ia bukan unsur U. Okay, bukan unsur U. U nombor yang saya bagi ni lah yang tadi. Negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Jadi adakah negatif 3 termasuk? Ya. Okay, jawapannya ya. Ya unsur bagi U. Dia termasuk dalam set U. Okay. Dua langsung. Tak ada masuk langsung sebab ia bukan integer negatif. Jadi bukan. Okay. Ia bukan unsur kepada U. Okay. Senang kan? Faham tak? Ada siapa nak tanya? Tak ada. Okay, next. X ialah kuasa 2 sempurna. Tak ada kuasa 2 sempurna tu macam mana? Okay, kuasa 2 sempurna. Okay. Kuasa 2 sempurna ialah nombor kuasa 2. Macam 2 kuasa 2, 4.
3 kuasa 2, 9. 4 kuasa 2, 16. 5 kuasa 2, 25. Ini kena hafal kan? 25. Saya suruh hafal. Saya suruh hafal dulu kan? Tak hafal. Bila tak guna, kita tak hafal. Dia kena hafal. 9 kuasa 2 apa? 81. Saya hafal. Kena hafal lah. Okay. Okay, ini nombor ni, nombor ni, nombor semua ni, nombor semua ni, nombor ni ya. Nombor ni sampai ke bawah ni. Ini adalah nombor Kuasa 2 sempurna. kuasa 2 sempurna. Dia tak ada pecahan, dia tak ada perpuluhan. Dia sebenarnya ada lagi kat bawah ni. Saya tak tulis je. Ada dot-dot lagi bawah. Ini adalah nombor kuasa 2 sempurna. Kalau soalan tanya, apakah nombor kuasa 2 sempurna? Bagi ni. 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 dengan 100. Ini yang hak kata nombor kuasa 2 sempurna. Okay? Ingat. Saya kata ingat sebab awak akan pakai. Lagi tajuk akan datang pun akan pakai. Tajuk tingkatan 2 pun akan pakai. Tingkatan 4 pun akan pakai. Sampai awak habis PM pun akan pakai. Maksud ni. Sebab tu saya kata form 1 penting asas matematik ni. Sangat penting. Kalau form 1 awak tak grab, awak tak ingat, awak tak buat, tak ikut kelas, memang awak akan jadi sesat. Matematik awak akan sesat. Okey, balik kepada soalan. Adakah 25 masuk dalam tu? Adakah ia termasuk dalam dalam kumpulan ataupun set kuasa 2 sempurna? Masuk. Ya. Ya. Ya, ini adalah subset kepada subset. Apa unsur kepada? Okey, 8. Adakah ia kuasa 2 sempurna? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada. Tadi kita buat tadi ke? Mana dia? Tak ada 8 kan? 4 dia lompat terus ke 9. Okey, tak ada. Jadi tak ada. Okey, untuk nombor 64. 64 ada kan? Dia 8 darab 8. Jadi ia adalah unsur kepada W. Dia termasuk dalam grup ni. Dia termasuk dalam set W. Okey. Okey, seterusnya last ni Z. Z. X ialah nombor perdana. Dan antara 0 hingga 30. Okey, kita tengok nombor ni. 21, 17 dengan 2. Semua termasuk antara 0 hingga 30. Okey, itu tak ada masalah. Sekarang ni kita tengok nombor perdana. Okey, 21 nombor perdana ke tidak? 21 nombor perdana ke tidak? Tidak. Tak. Jadi dia tidak termasuk dalam Z. 17 nombor perdana ke tidak? Nombor perdana. Ya, jadi dia termasuk dalam Z. 2 nombor perdana ke tidak? Perdana. Ya, nombor perdana. Perdana Jadi menteri. itulah. Okey. Ni jawapan dia nombor perdana. Itulah jawapan dia. Soalan simple untuk pemahaman menggunakan simbol tu. Itu je. Okey. Ada nak tanya tekan ni? Tak ada lah. Tak ada. Kita tengok ada lagi soalan yang saya bagi. Saya bagi hak homework kertas tu kan. Buat tak? Okey. Macam mana saya cek gambar? Saya cek ya. Saya tengok mailbox. Okey. Macam mana saya cek? Okey. Tengok. Okey. Aiman Hafiz kelas 1 dari 5. Okey. Ini kemarin dia buat. Intan. Ni kemarin baru buat. Cikgu mengamuk-mengamuk baru apa buat. Okey. Mana AB? Aku nak tengok AB. AB, where are you? Nak bawa apa tu?
Buat berapa? Saya dapat Oh, mak telak lepas tu saya masuk saya dapat 8/9 kan? ya. Sebab saya tak faham sangat. Tak ingat. Tak. Ingat buku teks ada kan? Bukan buat tak ada buku teks boleh. Ni bukan paisa. Buka lah buku teks. Kita tengok kita buat. Kita buat tu. Kita jangan buat macam duduk kat meja makan buat. Ni pasien duduk kat meja makan buat. Memang tak boleh tengok buku teks lah. Buka buku teks tu buat. Kalau tak faham kita buat. Mana dia nama ni? Ni Mula-mula dapat 8/9 set 3 ni. Okey. Kemudian set Orang 3 kan berapa kali 8/9 buat? tu saya dapat yang last. Mula-mula lah Saya buat 9/8. sampai dapat 8/9. Tu dia 4/9 mula-mula buat 5/9. Berapa kali yang main tembok ya. Sebab tu saya tak bubuh jawapan. Kalau saya klik bubuh jawapan, nak yang baca jawapan. Oh, jawapan ni saya salah ni. Yang buat sekali Bukan lagi main semua tembok, saya tak betul. faham ni. Tengok dah tu. Tak tahu rujuk. Dah pun tak faham saya. Tengok kat online macam tu. Okay, inilah jawapan hampa. Kalau hampa tak boleh tipu saya tu lah. Saya kata bila hampa buat. Semua ada masa. Pukul berapa? Set 3 pukul berapa start dari 1 minit yang buat. Okay. Pukul 9, 5 minit pagi. Nak mulai bulan. Semua ada kat sini. Okay. 38 saat ni siapa buat? 38 saat je buat. Bayangkan. Tak baca kot. 38 saat. Ni 35, 34 saat. Ini saya yang buat. Macam mana boleh 1.7 tu? Ke 10? 1.7. 1.7. Ini masa setting mula-mula saya tu. Saya tak tukar per 12. Per 12 kan. Saya tak tukar per 12. Itu satu markah tu tak apa. Markah tu boleh di-adjust. Ni saya heran ni 38 saat dia jawab. Main tembok je kot. Siapa tu? Sebab tu saya kata, janganlah. Ni kalau 2 minit lebih tu saya boleh faham lah. Ada saya nak cari berapa saat lagi. 31 saat ni. Fikri ada jangan. Macam mana Fikri 31 saat? Ini per 10 lagi mula-mula tu. Saya tak tukar. Yang ni hak dulu kerja yang hari tu buat garing dengan sudut tu. Semua ada. Saya simpan. Okay. Jadi tolonglah. Benda ni penting. Okay. Kita tengok kita nak sama belajar apa Okay. Tajuk unsur kepada sudah siap. Ini pun tak apa. Okay. Kita tengok ni. Bilangan. Bilangan unsur, kita tengok sini buka buku teks 251 tu. Bilangan unsur dalam satu set. Okay. Contoh dia set P ni, dia bagi sini set P. Tengok Set P diwakili dengan tata tanda ni. Bila kita bubuh N kat depan tu, N tu dalam bahasa Inggeris numbers N tu maksud dia numbers. Bilangan set dia tu. Bilangan unsur di dalam ini kita panggil unsur ni. 1 unsur, 2 unsur, 3 unsur, 4, 5, 6 unsur. Okey? Jadi bilangan unsur di dalam set P, ini set P, sebab dia bagi simbol P ni adalah set P, ada 6. Jadi kita tulis NP. N ni numbers of P is 6. Jadi bilangan unsur P ialah 6. Okay, simple je. Bilangan unsur tu, kalau awak nampak simbol macam tu, awak tahu apa maksud dia. Maksud dia kita nak tahu bilangan unsur. Okay. Okay, contoh 3. Okay, diberi P sama dengan huruf dalam perkataan wawasan. Huruf ni. W-A-W-A-S-A-N. Wawasan. Tu mana dia punya tu. Tepi Apa? tu.
Dia punya? Dekat tepi tu ada yang macam kurungan. Oh, okey. Ni kurungan ni. Nampak kan? Ni kurungan dia. Ha. Okey, huruf dalam perkataan wawasan. Huruf dia ada W, ada A, ada S, ada N. Okey. Dia tak boleh ulang kan? Sebab unsur dia tidak boleh ulang. Okey, W, A, S, N. Kalau awak tak boleh W, A, A ada dua kali tulis kan? Dia sebab dia nak unsur dia ada satu je. A tu. Kalau AA tu ada maksud dia berulang kan? Tak boleh. Okay? Jadi awak tak boleh ulang huruf. Ingatlah awak tak boleh ulang. Jadi bila awak buat nanti soalan, awak kena tulis balik. P dia tu berapa? Awak tulis balik macam ni. Okay? Awak tulis balik P tu sama dengan berapa. Ingatlah tak boleh ulang. W ada satu, A ada satu, S ada satu, N ada satu. Tak boleh ulang. Ni tak boleh ambil 2 kali. 3 kali. Ni ada 3 kan? W tak boleh ambil. Okay, jadi W, A, S, N. Ada 4 huruf sahaja dalam wawasan. Jadi, maka bilangan P sama dengan 4. Okay? Faham tak? Faham? Faham tak? Okay, senang je kan? Senang nak faham. Okay, Q. Q dia kata, Q tu ada huruf tu X kan? Ada X dalam ni. Ada huruf, ada nombor. Dia bagi tahu X ialah nombor 2 digit yang hasil tambah digitnya sama dengan 7. Maksud dia, hasil tambah digitnya. Ada 2 digit. Contohnya 2 digit ni 10, 11, 12. 2 digit kan? 1, 1, 1, 1. Dia ada 2 digit. Itu maksud dia digit tu. Nah? Faham lah maksud digit tu bah? Dia ada dua nombor tu, maksud dia 2 digit lah. Macam nombor kereta. Nombor kereta ada 4 digit. Ada 2 digit. Ada 3 digit kan? Kalau nombor kereta 8110. Ada 4 digit. Okay? Kalau soalan ni dia kata 2 digit yang hasil tambahnya, yang ni yang penting, hasil tambah digitnya sama dengan 7. Maksud dia 1, 6. Kalau 1 tambah 6 dapat 7. Okey? 7. Lagi 2 dengan 5. 3 dengan 4. Lagi 4 dengan 3. Betul-betul balik kan? 5 dengan 2. 6 dengan 1. Okey? Tu 7 dengan 0. 0 dengan 7 tak boleh. Kita tak boleh ambil 0 dengan 7. Okay, ini adalah set Q. Set Q ni ada berapa kat sini? 1 unsur, 2 unsur, 3 unsur, 4 unsur, 5 unsur, 6 unsur, 7 unsur. Jadi bilangan unsur ialah 7 and Q dia ialah 7. Boleh ya? Boleh ya kita belajar maksud simbol ni. NP, NQ. Bilangan unsur di dalam set. Bilangan unsur dalam set Q. Okey, tengok latihan diri 11.1D. Okey? Tentukan bilangan unsur. Okey, lepas ni saya nak awak buat lah. Jadi awak tengok apa yang saya ajar ni, apa yang saya explain. Awak buat apa yang saya explain. Okey? Okey, ada siapa nak tanya tu? Ada angkat tangan? Aiman? Anything? Nak angkat tangan siapa Aiman? Oh, sorry cikgu. Tadi tertekan. Phone saya terjatuh sikit. Oh. Okey. Okey, latih diri 11.1D. Aiman tak buat live worksheet? Oh, terlupa cikgu. Oh, terlupa. Sibuk habis Perdana Menteri lupa habis. Dah ada jawatan kosong Perdana Menteri. Siapa nak jadi? Okey, nombor 1A.
Kon, silinder, sfera, piramid, kubus. Bilangan unsur dia berapa? Ada berapa situ? 5. 5. Jadi tulis N A sama dengan 5. Oh, maknanya dalam Okay? kurungan tu kita tulis huruf kat tepi dia tu lah. A, B, C, D Ya, tu. ini maksud dia set A. A Uh, ni maksud dia set A. Set A ialah kon, silinder, sfera, piramid dan kubus. Jadi ada 5 unsur dalam ni. Jadi bilangan, ini bilangan unsur A ialah 5. Ingat bilangan unsur A ialah 5. Okey, hak ni huruf konsonan. Konsonan tu apa? Huruf konsonan tu apa? Selain daripada A, E, I, O, U. E, I, O, U tu huruf apa? Vokal. Vokal. Ini huruf konsonan. Huruf konsonan dalam perkataan kemahiran. Jadi awak kena buat. Awak kena buat B. Macam soalan A, awak tak boleh buat. Awak tak buat B. Awak tak buat ni kan. Tak buat penyenaraian sebab dia ada dah senarai. Tapi untuk B awak kena senaraikan. Konsonan dalam perkataan kemahiran. Apa? K lagi? K, M, H, N. K, H, M, H, R, R. R N. dengan N. N. Ada ulang tak? Tak ada Tak kan? Tak ada. Jadi awak tulis K, M, O, A, H, kemahiran. Oh, tapi tu vokal. R, N. Okey. Awak tulis. Bila awak tulis bawah, nampak? Ada berapa unsur di dalam set B. Jadi unsur set B apa? 5. Ya, awak buat. Aduh, silap. Okey. Unsur set B sama dengan 5. Okey? Okey. C, lampu isyarat. Okey, warna lampu isyarat. C, warna lampu isyarat apa? Merah. Merah. Lagi? Kuning. Hijau. Biru tak ada? Tak ada. Siapa duduk dekat Marif, planet Marif adalah. Dia ada 3 sahaja, merah, kuning dan hijau. Okey, jadi set apa? Unsur set dia ada berapa? Saya selalu tulis. Saya tulis silap ni. T sama dengan 3. Itu jawapannya. Garis jawapan Okey, untuk D, gandaan 11 yang kurang daripada 100. Okey, gandaan 11. Okey, bagilah gandaan 11 berapa? Sifir 11. Yang kurang 11, daripada 100. 11 lagi? 22. 33, 44, 55, 66, 77. Lagi? 9. 8, 9, 9. Boleh tak 101 mau lebih daripada tu? Tak payah kan? Sebab lebih daripada 100. Ni dekat ni je lah. Ada berapa unsur? 9. N, D sama dengan 9. Okay? Simple je. Kena faham je. Okay, untuk nombor 2. P ya adalah integer antara negatif 5 dengan 2. Jadi awak senaraikan. Kalau dia tulis penyataan je kita tak faham, kita senaraikan. Integer antara negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Antara, 2 tak ada. Okay. Jadi bila dia kata antara lah. Okay. Okay, kemudian Q pula. Q dia apa?
Q ialah X lebih kecil daripada 15. Lepas tu X ialah nombor genap. Okey, Q kurang daripada 15, lepas tu nombor genap. Apa dia nombor genap? Berapa? 2, 2, 3, 4, 6, 8. 8, 10, 12, 14. Okey? 14. Tulis balik 14. Saya tak betul ni. Okey? Lepas tu, soalan yang pertama dia tanya. A. Nilai bilangan P. Jawablah bilangan P apa? B. Bilangan unsur Q. Kira lah bilangan unsur Q apa. Senang kan? Okey? Boleh tak? Boleh ya? Okey, ada lagi Pak. Ya. Cikgu tuang balik yang nombor 2 tu. Confuse sikit dah. Okey, yang P. P dia kata integer. Integer nombor apa-apa pun antara negatif 5 dengan 2. Antara, dia tak termasuk 5 dengan 2. Antara negatif 5, negatif 4, 3, negatif 2, negatif 1, kosong dengan 1. Okey? Itu yang saya faham lah. Saya tak tahu dalam buku teks ni kadang-kadang kalau dia termasuk negatif 5 dengan negatif 2. Tapi kalau dia kata antara negatif 5 dengan 2 ni, inilah. Okey? Kemudian Q pula. Q dia kata X ialah nombor di bawah nilai dia adalah lebih kecil daripada 15. Okey? Lepas tu X ialah nombor genap. Dia kata nombor tu lebih kecil daripada 15 tapi nombor genap. Jadi kita ambil nombor genap lah. Kalau kita ambil semua nombor lebih kecil daripada 15, banyaklah. Negatif 1 pun ada, negatif 2 pun ada, kosong pun ada. Itu bukan nombor genap. Nombor genap 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Itu yang itu saja Q. Okey? Boleh ya? Okey. Okey, namakan kesamaan set. Yang ni yang last saya nak buat sebelum kita habis sikit lagi. Kesamaan set. Okey? Maksud dia, setiap unsur dalam 2 atau lebih set adalah sama. Walaupun susunan dia berbeza tapi ia adalah sama. Contoh contoh dia bagi macam ni, harum dengan murah. Harum, murah, rumah. Maksud dia huruf sama tapi susun jadi bunyi lain je. Harum, murah dengan sama. Semua huruf sama. H-A-R-U-M, M-U-R-A-H. Semua M-U-R-A-H ni huruf dia sama dengan set A dengan set C. Jadi, ini set A sama dengan set B, A sama dengan set C, B sama dengan C. Jadi, A sama dengan B sama dengan C. Semua sama. Itu maksud dia semua set ialah sama. Ini maksud dia kesamaan set. Okey? Okey, bila kita tengok huruf sekolah dengan kejohanan. Sama tak? Kita tak tahu. Betul? Tak ada S. Kita tengok mula-mula. Ada tak S dalam kejohanan? Tak ada. Tak ada. Jadi, ya adalah tak sama. Jadi, awak tulis macam mana? Oh, tapi dia kata apa? Huruf vokal. Tak baca soalan. Tengok ni. Huruf vokal. Huruf vokal. Jadi S tu kita tak masuk lah. Kan? Kita masuk yang mana? Kita masuk yang vokal saja. O, I vokal kan? A. Ni pun O ada, I ada, A pun ada. Jadi samalah P sama dengan Q. Sebab dia nak huruf vokal sahaja. Maknanya kalau macam dia lebih huruf pun tak apalah. Sebab tu saya kata bila dia kata P, dia tulis dalam perkataan ni, huruf vokal dalam perkataan S is. Betul, kena tulis balik. P tu apa? P tu ialah
E, O dengan A. Awak tulis balik apa maksud dia. Lepas tu Q pun sama juga. Awak kena tulis E, O dengan A. Baru awak nampak. Oh, sama je. Jadi awak bolehlah buat P sama dengan Q. Bila kita tak senaraikan, kita tak tahu. Kita kena senaraikan, baru kita faham. Baru kita nampak. Okay? Okay, untuk F tu, kuasa 2 sempurna yang kurang daripada 50. Okay, awak buat F. Kuasa 2 sempurna kurang daripada 50. Apa dia? 20. Mula-mula awak ambil 4. Lepas tu 9. Lepas tu 16. Lepas tu 25. Lepas tu 36. 49. Ini dia set F. Okay, 4, 9, 16, 25, 36 dengan 49. Okay, untuk G. G dia bagi dah huruf. 4, 9, 16, 25, 36, 49. Sama aja. Okay. 4, 9, 16, 25, 36, 49. Maksud dia unsur dia sama lah. F sama dengan G. F sama dengan G. Boleh tak? Boleh. Dia kena senaraikan lah baru awak nampak. Okay. Betul tak? Siapa orang kerja dah pusing. Tak. Kenapa tak sama? 1. Saya tak masuk 1. Ni nampak 1. Lupa. Saya tak masuk 1. 1 nombor 2 kuasa sempurna. Okey, 1 saya tak masuk 1 kata ni. Jadi tak sama. Dia ada 1. Okey? Ni 1 ni. Yang ni yang berbeza. Hak lain sama. Jadi F tak sama dengan G. Sebab tak cukup 1 tu je. Boleh tak? Boleh. Okey, ada siapa nak tanya? Ni latihan awak ni. Sementara ni nak untuk pemahaman, awak tolong buat latihan diri 11.1E. Macam biasalah buat. Kalau buat, hantarlah kat saya nak semak. Awak buat betul ke tidak? Ini untuk dapat TP ni. Kalau awak hantar saya ada bukti. Awak hantar kat saya semak. Ada yang saya semak. Kalau yang saya tak sempat semak, awak ingat saya. Cikgu tak semak lagi. Ada yang saya semak dah tu saya hantar balik. Kan? Ini homework awak. Dah pukul 1 lebih lah. Okay, sorry saya cikgu lain nak masuk pula. Okay, tolong buat yang ni saja. Okay, ada apa nak tanya? Kelas ada apa nak tanya? Ramai ni. Tak ada ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Betul ya? Tak ada? Okay, sekali yang ada ni saya akan link kehadiran tu. Setiap kelas saya akan bagi link kehadiran, tolong isi. Tolong isi kehadiran. Siapa yang dah left tu, tolonglah. Lepas tu bagi tahu kat kawan-kawan yang lain, siapa yang tak ikut kelas ni, tak boleh ikut ataupun data ke, bateri tak cukup ke, saya akan share video dalam grup, dalam video YouTube dalam grup dan tolong tengok. Bila tengok, isi kehadiran. Kalau dah tengok, isi kehadiran. Walaupun awak tak ikut Google Meet, awak tengok video tu, isi kehadiran. Penting. Okay? Okay, itu je kelas kita hari ni. Jangan lupa buat homework. Hantar kat saya nak tengok. Ada apa nak tanya lagi? Tak ada. Tak ada Tak ada. Okay. Masa tak ada kot. Tak ada Okay, kelas kita hari ni kita habiskan hari ni. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu. Sama. Terima kasih, Cikgu. Sama.
Aiman buat latihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.